Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan terangkan macam mana untuk membuat pengenalan dalam karangan, pendahuluan dalam karangan. Jadi minggu lalu murid dah salin nota kan yang saya bagi. Jadi hari ini saya akan terangkan macam mana untuk membuat pengenalan ataupun pendahuluan dalam karangan. Untuk membuat pendahuluan dalam karangan, perkara yang boleh kita masukkan dalam elemen tersebut adalah definisi. Mungkin pada perenggan yang pertama dalam karangan kita, iaitu perenggan pertama adalah pengenalan kan, pendahuluan. Jadi perkara yang boleh kita masukkan untuk pengenalan adalah kita boleh ceritakan definisi. Contoh topik apa? Contoh topik khasiat apple, khasiat buah apple. Mungkin kita akan terangkan buah apple ni sebenarnya asal dari mana, berapa jenis buah apple. Itu adalah definisi berkenaan apple. Kita juga boleh masukkan dalam pengenalan berkenaan penjelasan konsep. Mungkin kita akan masukkan statistik, data, kajian dan juga laporan. Yang ini adalah kita boleh dapat dari sumber-sumber fakta yang betul. Contohnya di majalah-majalah, surat khabar ataupun di buku-buku ataupun kajian-kajian yang menyatakan buah apple ni memang terbukti mempunyai khasiat. Dan dalam pendahuluan perlu ada 4 hingga ke 5 ayat. 4 hingga ke 5 ayat. Ayat yang ada dalam pendahuluan adalah perlu ada ayat rangsangan. AR iaitu ayat rangsangan. ART adalah ayat rangsangan, iaitu kita timbulkan kata tanya. Kemudian ayat contoh dan seterusnya perlu ada ayat arah. Baiklah, ini adalah ayat pertama dan kedua dalam pendahuluan, iaitu ayat rangsangan AR. Contohnya adalah pada era globalisasi tanpa sempadan, tema tu boleh letak contoh tema masalah disiplin. Sangat membimbangkan masyarakat dan negara, atau boleh katakan sangat membimbangkan warga sekolah. Namun, masalah disiplin hanya dipandang sebelah mata, malah diabaikan begitu sahaja. Ayat ketiga adalah ayat rangsangan tanya. Contoh yang menjadi persoalannya ialah siapakah yang bertanggungjawab. Ayat keempat adalah ayat contoh AC. Ayatnya macam ni. Antara contoh masalah disiplin ialah mencuri, ponteng dan buli. Ayat kelima adalah ayat arah. Contohnya adalah oleh yang demikian. Okey, tugasan apa? Mungkin faktor masalah disiplin yang mewarnai fokus perbincangan akan dikupas dan dibugar untuk kepentingan semua pihak. Ini adalah contoh penuh bagi pendahuluan dalam karangan. Pada era globalisasi dunia tanpa sempadan, masalah disiplin sangat membimbangkan warga sekolah. Bermula dari ini ke sini, ini adalah ayat pertama, iaitu ayat rangsangan. Dan ayat yang kedua adalah ayat tanya. Yang menjadi persoalannya ialah siapakah bertanggungjawab dalam masalah ini. Ini adalah ayat yang kedua. Ini ayat kedua. Dan ayat ketiga adalah contoh, ayat contoh. Antara contoh masalah disiplin ialah buli, mencuri dan ponteng. Ini ayat yang ketiga. Dan ayat yang terakhir dalam pendahuluan adalah ayat arah, iaitu apa yang kita ingin kupaskan pada isi yang seterusnya, pada perenggan yang kedua berkenaan faktor masalah. Ini yang ingin kita kupas. Jadi pada ayat yang terakhir dalam pendahuluan kita perlu kita perlu sentuh topik yang ingin kita ulas pada isi-isi dalam karangan. Contohnya, oleh hal yang demikian, faktor masalah disiplin yang mewarnai fokus perbincangan akan dikupas
dan dibugar untuk kepentingan semua. Ini adalah contoh penuh untuk membuat pendahuluan dalam karangan. Boleh 4 ayat, boleh 5 ayat. Apa yang pertama, perlu ada rancangan, iaitu kita perlu boleh buat definisi, boleh buat statistik, data, ataupun apa-apa yang kita rasa boleh untuk sebagai rangsangan permulaan. Dan yang kedua, kita perlu buat untuk kata tanya, timbulkan persoalan. Dan yang ketiga adalah berikan contoh. Dan yang keempat adalah kita terus berfokus apa isi untuk perenggan kedua, ketiga, keempat dalam karangan yang ingin kita buat. Baiklah, hari ini tugasan untuk minggu ini adalah membuat pendahuluan dalam karangan. Ini adalah soalan untuk membuat pendahuluan. Ingat, buat pendahuluan sahaja. Tidak perlu membuat huraian, isi-isi untuk perenggan-perenggan dan seterusnya. Hanya membuat satu perenggan sahaja untuk pendahuluan. Ini adalah soalan. Soalannya berbunyi, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan oleh Perdana Menteri telah menyebabkan sekolah turut ditutup. Rentetan ini, kelas dalam talian telah dilaksanakan oleh guru-guru. Namun, timbul masalah murid berasa malas belajar di rumah. Beri pendapat anda, faktor yang mempengaruhi murid menjadi malas untuk belajar dari rumah. Berikan pendahuluan sahaja. Malas belajar adalah tema bagi soalan ini dan faktor adalah kehendak ataupun tugasan bagi soalan ini. Faktor ni adalah dimasukkan untuk perenggan yang kedua, ketiga dan seterusnya untuk perenggan isi. Namun dalam pengenalan boleh nyatakan isi tetapi tidak boleh dihuraikan maupun diberikan contoh secara jelas, secara menyeluruh. Boleh nyatakan hanya sekadar nyatakan sahaja tapi tidak dihuraikan. Jadi untuk membuat pendahuluan yang baik, yang mantap, sebelum ni telah buat nota membuat karangan kan, pendahuluan karangan. Jadi boleh rujuk pada nota tersebut. Dan sebentar tadi juga saya telah jelaskan bagaimana membuat pendahuluan dalam karangan. Jadi hantar kerja pendahuluan sahaja pada saya. Okey, selamat membuat